Cara dakwah Rasulullah SAW dan tentangan orang kafir terhadap dakwah. Kita akan bahagi kepada 3 perkara. Yang pertama, dakwah secara rahsia, dakwah secara terbuka dan juga tentangan orang kafir. Yang pertama, cara dakwah yang pertama, dakwah secara rahsia. Tempoh masa dakwah secara rahsia 3 tahun. Tempat dakwah secara rahsia diadakan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, ataupun dikenali sebagai Darul Arqam. Antara orang yang mula-mula memeluk Islam, yang pertama daripada kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi. Sahabat Nabi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga Uthman bin Affan, dia masuk Islam selepas Abu Bakar dakwah kepada Uthman. Kanak-kanak pertama lelaki yang memeluk Islam, Ali bin Abi Talib. Hamba lelaki yang pertama memeluk Islam, Zaid bin Harithah. Antara sebab Rasulullah menjalankan dakwah secara rahsia, yang pertama, ajaran Islam yang menyuruh untuk menyembah Allah sahaja bertentangan dengan amalan masyarakat Arab yang menyembah berhala. Yang kedua, dakwah secara rahsia adalah supaya tidak dapat dikesan oleh kaum musyrikin. Bila tak dapat dikesan, ia dapat mengelak penentangan dakwah secara terbuka oleh kaum musyrikin. Antara perkara yang diseru di dalam semasa dakwah secara rahsia adalah untuk beribadah kepada Allah sahaja, bersikap lemah lembut sesama manusia, bersatu padu, hentikan peperangan. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Tempat mula-mula dakwah secara terbuka dilakukan adalah di Bukit Safa. Apabila Nabi dapat wahyu diperintahkan dakwah secara terbuka, Nabi naik ke Bukit Safa, memanggil penduduk Mekah dan terus berdakwah. Antara golongan yang diseru dalam dakwah secara terbuka pada permulaannya adalah kaum Arab lah, dan juga pembesar-pembesar Quraisy. Ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam dakwah secara terbuka adalah untuk mentauhidkan Allah, percaya kepada hari akhirat dan balasan baik dan buruk. Semasa Nabi mula-mula berdakwah secara terbuka, terdapat penentangan secara terang-terangan daripada pembesar Quraisy. Antaranya adalah Abu Lahab yang juga merupakan bapa saudara baginda. Yang ketiga, tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Faktor penentangan. Kenapa mereka tentang dakwah? Yang pertama, kerana dakwah Islam menyeru supaya beriman kepada Allah. Yang kedua, kerana dakwah Islam suruh menghapuskan segala amalan menyembah berhala. Sedangkan orang Arab menganggap menyembah berhala itu amalan nenek moyang mereka. Yang ketiga, kerana Islam menegah sebarang bentuk penindasan dan maksiat. Antara contohnya, menghalang riba dan menjual patung berhala. Seterusnya, antara ancaman kaum musyrikin terhadap Rasulullah, yang pertama, mereka mengancam untuk menghentikan urusan dengan Rasulullah. Yang kedua, rumah Rasulullah dibaling dengan najis unta. Yang ketiga, Rasulullah diejek
dan disakiti, terutama ketika baginda menunaikan solat. Seterusnya, ancaman kaum Quraisy terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Tadi ancaman terhadap Rasulullah, ini ancaman terhadap sahabat. Yang pertama, menghentikan urusan dengan sahabat Rasulullah. Yang kedua, ugutan bunuh kepada sesiapa yang terima Islam. Antara sahabat Rasulullah yang disekat dan diseksa, antaranya Bilal bin Rabah, dibaringkan di tengah panas padang pasir dan diletakkan batu yang besar, dihempapkan batu yang besar. Dan juga keluarga Yasir, Ammar bin Yasir. Yasir dan isterinya dibunuh dan Ammar diseksa. Dipakaikan baju besi dan dibaringkan di tengah panas.